mereka zon, mereka sangka. Tapi ada ketiga dalam Quran kita terjemah yang zununa, mereka yang yakin. Di dalam konteks ini kita terjemahkan mereka yakin. Mana fa'il dia? Zo. Ain fa'il? Lam fa'il? Zo. Nun. Zonana. Annahu bahwasanya mereka mulaku. Apa artinya? Ada orang yang menemui. Ada orang yang tetapi nun dihilang. Kenapa? Mulaku tadi. Rabbi apa? Bukan bayi. Boleh bawa kan? Ada yang hilang tak Rabbi? Tak ada. Sebab dia mudah pula pada him. Rabbi dia menjadi mudah lagi pada mulaku. Dalam masa yang sama dia menjadi mudah pula pada him. Bertindih-tindih pernah berhenti. Boleh? Faham? Sebuah dimasih lagi masuk-Allah tadi masuk orang-orang ya. Orang-orang yang mereka yakin bahawasanya mereka adalah orang-orang yang menemui Tuhan mereka dan bahawasanya mereka kepadanya adalah orang-orang yang kembali. Ya, rojiun apa? Orang-orang yang kembali. Ini pun jamak juga. Apa nama jamak dia? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Seterusnya ayat 47 dah. Kali gimana? Kita tambah ayat lagi. Tak boleh dua ayat lagi. Kita tambah lagi. Sambung. Abdul Muhammad. Ya. Okey, Abdul Muhammad. Ayat tu 48. 47. Ya, okey. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua ke perkata? Terus يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Wahai anak-anak Israel, ingatlah oleh kamu akan nikmatku yang telah menikmatkan oleh aku atas kamu dan bahawasanya telah melebihi dan bahawasanya siapa? Akan bahawasanya oleh ini ya tu yang terkali. bahawasanya siapa? Aku. Dia tu. Innahu bahawasanya dia. Innaka bahawasanya kau. Annaka bahawasanya kau. Anni bahawasanya siapa? Aku. Aku ya tu. Kau lihat. Ya mutakallin nama dia. Bahawasanya siapa? Aku. Jangan lupa nama aku tu. Bahawasanya aku dan bahawasanya aku telah melebihkan oleh aku akan kamu atas sekalian alam. Soalan, Muhammad. Ustaz kata tadi Ustaz fokus pada jumlah pilihan saja. Uzkuru nikmati allati. Satu jumlah pilihan. Ingatlah, fa'il apa tu? Fi'il lama. Mana fa'il dia? Baris dhamma. Mana fa'il? Siapa? Ingatkanlah oleh siapa? Oh, jamaah. Oleh siapa? Kamu. Mana dhamma kamu? Jamaah. Bukan jemaah. Jamaah. Mana mau lebih? Nikmati. Akan nikmat apa? Nikmati. Nikmat siapa? Ku. Lalu mau lebih kan? Nikmat kan? Itu mau lebih. Jadi penting tambahkan. Asalnya nikmat kaya tu. Nikmat tak boleh fathah. Tapi oleh kerana meraihkan ia domir aku, domir yang mutakalim tu, kita tu terpaksa dibariskan kan? Kepada Nabi. Wa anni dan bahawasanya siapa? Ia diterima. Baru ia diterima daripadanya satu syafaat. Akan satu syafaat dan tidak ia telah tu tak mau. Agak bermandi. Dan tidak diambil. Rupiah lu, bukan sikit lu. Dan tidak ia diambil daripadanya akan ada
akan tebusan dan tidak mereka diambil. Dan tidak mereka ditolong. Mereka ditolong. Baik. Soalan Ustaz. Ittaqu yauman, satu jumlah pilihan. Takutlah. Fi'il amal. Oleh siapa? Kamu. Mana tuan kamu? Oh, jamaah. Oh, jemaah. Tuan kamu tu yang menjadi El. Mana maf'ul bih dah, Mamin? Yauma. Yauman. Itu terima akan satu hari. Satu jumlah pilihan. La tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Satu jumlah pilihan. Tidak. Siapa balas? Ya. Ya. Mana fa'il dia? Ya. Bukan. Ustaz, tak. Bukan. Mustatir. Bukan. Ya. Bukan. Tak iya. Fa'il dia ada dua. Ada bentuk dhamir, ada bentuk zahir. Cuba terjemah teruskan. Tidak. Tidak. Akan satu hari yang tidak ia balas. Nafsun. Akan oleh satu diri. Kenapa tak mahu dia? Sorry, fa'il. Itulah fa'il. Fa'il zahir. An-nafsin. Dari satu diri. Syai'an. Akan sesuatu. Kenapa tambahkan? Sebab dia maf'alun bi apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Sudah tidak. Wala yuqbalu. Dan Tidak. terus dia mah. Dan tidak ia diambil. Ia terima. Ia terima. Ia diterima. Kenapa tak padi? Sebab fi'il madi. Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari Majhul. majhul. Tak padi itu penting ya. Dapat tanda mudhari majhul, huruf pertama baris tu. Ma. Lemah. Ain fi'il dia baris apa? Kasrah. Ain. Mati. Bersukun. Ain mana ain fi'il dia? Qaf. Kau tu fa'il. Ba. Ba. Nampak ain fi'il baris apa? Fathah. Fathah. Itu syarat fi'il majhul. Fi'il mudhari majhul syarat utamanya huruf pertama baris dhamma. Ain fi'il mesti baris fathah. Berarti cara terjemah jangan lupa tambah ilmu hati. Ia dikabulkan ataupun ia Terima. diterima minha daripadanya syafa'atun. Akan satu syafaat. Dengar baik-baik. Ini info baru. Biasa baris dhamma ayat tak boleh kan? Kalau fi'il maklum tetapi yuqbalu fi'il majhul, maka isim yang baris dhamma majhul jangan tambah oleh. Yang tambah boleh hanya pada fi'il mudhari atau fi'il madi maklum sahaja. Kalau majhul tak boleh. Kena tambah akan. Baris fathah akan, baris dhammah pun akan. Jadi sebenarnya mafhum ni sebenarnya. Di sini dia kita akan belajar nama dia naibul fa'il. Insya-Allah kita akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menghimpunkan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan anda ceria, anda bahagia, anda bersiap sedia untuk menyambung pengajian kita hari ini, insya-Allah. Sedikit tadi sedutan dari program yang kami jalankan di Manhaj di Madrasah Darul Quran Hadis di Batangkali dengan singkatan Manhaj pada tahun lepas, Mac tahun lepas, dan itulah pendekatan yang saya guna pakai untuk student, untuk pelajar-pelajar memang agak garang. Komen daripada Encik Cik Harun tadi saya nampak. Cik Razali Harun. Garangnya memanglah dengan anak-anak kena garang sikit. Tapi dia penyayang. Dia suara aja, garang kat suara. Tapi alhamdulillah mereka senang dengan saya, mereka mesra dengan saya. Alhamdulillah. Malah sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Baik. Hari ini saya bercadang untuk membahaskan tentang mubtada' dan khabar. Mubtada' dan khabar. Kerana mubtada' adalah isim yang marfu', khabar juga adalah isim yang marfu'. Pada hari Minggu yang lepas, pada hari Sabtu yang lepas, saya bincangkan tentang fa'il. Semua fa'il mesti rafu'. Semua fa'il mesti marfu'. Tanda-tanda rafu' dia, baris dhammah. Ini khas berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Kalau fa'il, yang fa'il duduk dalam jumlah fi'liah. Kalau jamak muzakkar salim, dengan waw. Kalau asmaul khamsah, dengan waw. Kalau isim musanna, dengan alif. Ada 3 tanda untuk rafu'. Untuk tanda rafu'. Isim yang pertama yang selalu kedudukan dia sebagai rafu' bila dia status fa'il, berstatus fa'il. Hari ini kita nak cerita tentang kalau isim tersebut berstatus mubtada' dan khabar. Okey? Tapi sebelum tu saya nak slowkan kipas. Apa khabar semua? Semoga anda sihat, semoga anda bahagia. Alhamdulillah. Bagaimana suara? Jelas? Gambar jelas? Alhamdulillah. Dan saya sambut salam pada semua yang beri salam kepada saya dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana sahabat-sahabat yang ada di utara, di Perlis, di Kedah, Pulau Pinang, Perak, juga yang ada di tengah, di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor Bahru, selatan tanah air kita, juga di Pantai Timur, di Pahang, bermula daripada Tanjung Gemuk, Kuala Rompin, sampai ke Mercong, naik ke Pekan, pergi ke, sebelum sampai Pekan, kena nasi dulu, Pekan masuk ke Ibai, masuk ke Kuantan, terus ke Cerating, dan Dungun, Kemaman, Dungun, seterusnya Kuala Terengganu clear, Puan Faridah Salim. Alhamdulillah, jelas semua. Kemudian kita naik ke Setiu, kita pergi ke Jetih, terus ke Besut, melangkah ke Pasir Putih, kita masuk ke Kubang Krian, terus ke Kota Baru. Apa khabar semua orang Pantai Timur? Semoga anda semua sihat, bahagia, jelas. Dan Sabah Sarawak, okey semua. Di Brunei, semoga siap sedia untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita sembang pada terjemahan kita, saya akan bincangkan tentang mubtada' khabar. Sila rujuk pada nota di tas dulu.
Kita semak nota Dita pada muka surat berapa tentang mubtada khabar. Tengok dalam page yang belakang saya ada indeks. Tentang mubtada khabar muka surat. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah muka surat 93. Macam mana boleh terbalik ni? Sembilan tiga. Okey, siap. Kita perhatikan muka surat 93. Mubtada khabar. Pastikan mubtada mestilah rafa', khabar juga rafa'. Minggu lepas, pada hari Sabtu lepas kita cerita tentang jumlah fi'liyah. Yang status rafa' pada dalam jumlah fi'liyah adalah fa'il saja. Fa'il. Isim yang duduk dia, peranan dia sebagai fa'il. Okey. Itu saja yang rafa'. Dan ada je lain lagi. Tapi kita fokus pada yang lebih utama. Walaupun banyak lagi isim-isim yang marfu', yang lain antaranya ada na'an atau takib badal tu yang tawabi', itu tak apa. Tapi naibu fa'il, ni fa'il, cerita fa'il dulu. Fa'il dah jelas pada hari Sabtu lepas. Kalau isim tersebut mu'rab, pastikan ada tanda dia. Tanda i'rab dia. Sama ada tanda baris dhammah pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Atau dengan waw pada jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Atau dengan huruf alif bagi isim musanna. Kalau kedudukan sebagai fa'il, hari ini kita nak cerita tentang mubtada khabar pada jumlah ismiyah. Pada mubtada pastikan dia rafa'. Khabar juga pastikan dia rafa'. Apa tanda dia? Ada 3 tanda. Mungkin dhammah kalau isim mufrad, mungkin dhammah kalau jamak taksir, mungkin dhammah kalau isim jamak muannas salim. Itu kita yang tanda dengan harakat. Ada dengan huruf waw. Mubtada dengan huruf waw kalau jamak muzakkar salim, atau dengan huruf waw kalau asmaul khamsah. Kalau mubtada dan khabar dia isim yang mu'rab dengan huruf. Ada yang huruf dengan huruf alif, khas bagi isim musanna saja. Kalau mubtada ada rafa', maka pasti dengan huruf alif. Khabar dia pun rafa' juga dengan huruf alif juga. Sebab mubtada dan khabar bukan hukum rafa' saja, tapi bilangan mesti sama. Kalau bilangan mufrad mubtada, khabar pun kena mufrad. Kalau mubtada jamak, khabar pun kena jamak. Bilangan mesti sama, jenis juga mesti sama. Muzakkar, kalau mubtada muzakkar, khabar pun kena muzakkar. Kalau mubtada muannas, khabar kena juga muannas. Bilangan sama, jenis sama. Semua mubtada mesti rafa', mesti rafa'. Dan pastikan mubtada adalah isim ma'rifah. Mubtada mesti ma'rifah. Khabar tak kisah, kadang-kadang ma'rifah, kadang-kadang nakirah. Ini 4 ciri kena ada. Boleh buka muka surat. Muka surat apa? Muka surat berapa, nota? 93, ya. Sedia semua? Muka surat 93. Saya gunakan formula ataupun rumusan istilah bagi kami masa belajar di online, belajar melalui WhatsApp dengan grup Indonesia. Mereka gunakan rumus sakti. Mereka kata rumus sakti. Apa itu rumus sakti? Satu kata apa? Singkatan untuk memudahkan kita ingat. Madu manis dari Malang. Apa itu madu? Ma tu merujuk pada marfu'. Du tu merujuk kepada dua-duanya, iaitu mubtada dan khabar mestilah marfu'. Mubtada marfu', khabar mestilah marfu'. Okay, sorry, saya tukarkan kamera sekejap. Okey. Jelas?
Okay. Madu maksudnya marfu', kedua-duanya. Apa maksud kedua-duanya? Pada mubtada' marfu', pada khabar juga mestilah marfu'. Yang pertama, itu ciri pertama pada jumlah ismiyah. Pastikan kalau mubtada' jamak muzakkar salim mesti tanda dengan huruf waw. Khabar dia pun kalau jamak muzakkar salim juga tanda dengan waw juga. Tapi kalau khabar dia jamak taksir, pastilah tanda dengan dhammah. Atau jamak muannas salim dengan dhammah. Tengok lain isim, lain tanda dia. Tapi hukum mesti sama-sama marfu'. Mubtada' marfu', khabar juga mesti marfu'. Okey, marfu' ada 3 tanda. Sama ada baris dhammah atau huruf waw atau huruf alif. Salah satu daripada 3 tanda ini. Itulah untuk tanda bagi marfu'. Itu ciri pertama, madu. Kedua, manis. Ma tu merujuk pada sama. Nis, jenis. Sama jenis. Maksudnya, mubtada' kalau jenis muzakkar, khabar pun kena muzakkar juga. Ana ustaz. Ana mubtada', khabar kena ustaz. Kalau perempuan cakap, ana ustazah. Kalau perempuan yang berkata. Itu kalau ganti nama pertama. Kalau ganti nama kedua, anta ustaz. Kalau anti, ustazah. Jenis mesti sama. Jenis mesti sama. Al-ustazu mahirun. Kalau al-ustazatu mahiratun. Contoh Contoh, ni simple. Simple punya ayat. Tapi Quran agak kompleks. Kalau Quran anda dah boleh, yang kompleks anda boleh buat, yang simple-simple ni kacang aja insya-Allah. Soal contoh-contoh saya suka bagi contoh pada Quran. Contoh daripada hadis. Hadisnya, ad-din, agama itu an-nasihah, adalah nasihat. Tambahan adalah kata kunci pada khabar. Ad-din nasihat. As-salatu khairun minan naum. Solat itu khairun adalah lebih baik minan naum daripada tidur. Mubtada' khabar. Apa lagi? Tak apa, kita ambil yang simple dia. Lagi, contoh. Ciri yang seterusnya. Ciri pertama madu, ciri kedua manis. Ma merujuk kepada sama, nis, jenis. Mesti sama jenis. Sama jantina dia, sama gender dia. Pada mubtada' mesti sama, pada khabar pun kena sama juga. Dan ciri ketiga, mubtada' mesti ma'rifah. Dari. Dia punya formula dia, rumusan dia, mubtada', ri merujuk kepada ma'rifah. Mubtada' mesti ma'rifah. Pastikan mubtada' ma'rifah. Sebab itu kita dah belajar ciri-ciri ma'rifah. Mudhaf yang bersandar kepada mudhaf ilaih juga ma'rifah. Yang syarat mudhaf ilaih di ma'rifah. Kalau mudhaf ilaih nakirah, dia tak jadi. Okay. Mubtada' mesti ma'rifah. Khabar boleh ma'rifah, boleh nakirah, tak kisah. Tapi kebanyakan kita jumpa yang nakirah. Ada juga khabar yang ma'rifah. Okay? Yang penting mubtada'nya ma'rifah. Dan ciri yang keempat, malang. Malang, kalau di Indonesia nama tempat, Malang. Kita sini Malang, nasib Malang kan. Satu penderitaan, satu ujian. Baik. Apa itu malang? Ma tu merujuk pada sama, lang tu bilangan. Malang sama bilangan. Sekiranya mubtada' bilangan dia mufrad, khabar pun kena sama bilangan mufrad. Kalau mubtada' dia bilangan jamak, khabar pun juga kena bilangan jamak juga. Sama bilangan malang. Madu manis dari Malang. Itu singkatan untuk mudah kita pegang ciri-ciri jumlah ismiyah. Tapi yang penting fokus saya ini marfu', mubtada', marfu', khabar pun mesti marfu'. Apa tanda marfu'? Ada 3 tanda. Pertama, tanda dengan harakat. Harakat dhammah. Dia terkhusus pada isim mufrad, khusus pada jamak taksir dan jamak muannas salim sahaja. Kalau mubtada' dengan salah satu daripada 3 jenis isim ni, pastikan baris akhir baris dhammah. Kalau khabar pun mesti marfu' juga. Kalau khabar terdiri daripada salah satu daripada 3 isim ini, maka pastikan baris akhir baris dhammah.
Itu tanda bagi mubtada dan tanda bagi khabar. Tapi kalau pada terjemahan kita dah biasakan. Tambahan adalah kata kunci. Adalah yang kita sengaja tambah pada terjemahan kita, dia merujuk kepada khabar. Okey? Dia merujuk kepada khabar. Contoh saya berikan. Tengok mubtada khabar. Ini ciri-ciri. Marfu' kedua-duanya. Ini saya terang tadi. Mubtada mesti makrifah. Sama jenis, sama bilangan. Saya tambah. Adalah laras batu atau kata kunci untuk yang kita sendikan, kita selitkan pada khabar. Dari sudisi terjemahan, tambahan adalah kata kunci. Contoh. Perhatikan, nampak? Perhatikan. Al-muslimu salihun. Al-muslimani salihani. Al-muslimuna salihuna. Nampak? Semua mubtada. Rafa'. Cuma tandanya tak sama. Mengikut jenis kata. Tanda dia berubah mengikut jenis kata. Perhatikan isim mufrad. Al-muslimu salihun. Nampak? Al-muslimu mubtada dengan rafa'. Dhammah. Salihun pun rafa' dhammah. Mubtada ma'rifah. Khabar pun boleh ma'rifah, boleh nakirah. Tapi sama-sama rafa'. Mubtada bilangan mufrad. Khabar pun mufrad. Mubtada muzakkar. Khabar pun muzakkar. Jenis sama, bilangan sama. Jelas? Ada masalah? Kalau mubtada musanna, tanda rafa' dengan apa? Huruf alif. Al-muslimani salihani. Arti dia, dua orang muslim itu adalah dua orang yang saleh. Nampak? Rafa' alif. Khabar pun dengan alif juga. Bilangan mesti sama. Oleh kerana mubtada bilangan dia musanna, khabar kena musanna juga. Mubtada muzakkar, khabar pun muzakkar juga. Begitu kalau lafaz jamak dia. Al-muslimuna, orang-orang muslim itu adalah lelaki-lelaki muslim itu salihuna, adalah orang-orang yang saleh. Nampak? Adalah kata kunci pada terjemahan kita. Al-muslimuna mubtada. Apa tanda dia? Wow. Kenapa dengan wow? Sebab muslimun jamak muzakkar salim. Salihuna khabar. Khabar pun mesti rafa' juga. Apa tanda dia? Wow. Kenapa? Sebab jamak muzakkar salim. Jelas? Contoh pertama cukup untuk menerangkan anda tentang ciri mubtada khabar dan tanda-tanda dia. Tolong komen. Jelas setakat ni? Saya nak pindah pada lembaran yang kedua. Tolong komen. Kalau tak komen saya tak pindah ni. Ada 60 penonton sekarang. Selamat menonton. Semoga anda Allah berikan kefahaman yang mudah dalam memahami Quran. Alhamdulillah. Jelas? Alhamdulillah. Rin Hasan jelas. Wan Zarina Hamzah jelas. Fauzia Suris jelas. Azima Abdullah jelas. Nur Fariza Samsudin jelas. Sejelas-jelas. Masya Allah. Ini mubtada maf'ul mutlak nama ni. Nur Fariza Samsudin. Jelas sejelasnya. Oh, ada penekanan tu. Maf'ul mutlak nama dia. Faridah Salim jelas. Hafizah Yahya jelas. InsyaAllah. Okey, lagi? Siapa lagi? Zaitun Mak Salih jelas. Alhamdulillah. Wardah Abdul Halim jelas. Esah Muda jelas. Masya Allah. Lega saya. Okay. Hazman Hashim. Oh, Zon Yusuf. Baman, khabar Baman? Okay. Alhamdulillah. Okay. Kamaria. Maimunah Abdullah jelas. Kamaria Salih jelas. Rokiah Haji Saidin jelas. Alhamdulillah. Siti Esah is watching. Rohaizat Ahmad jelas. Alhamdulillah. Umi Adila jelas. Oh, Masya Allah. Kalau jelas, saya nak pindah pada lembaran yang seterusnya. Begitu jugalah kalau mubtada dia jenis mu'annas. Khabar pun kena mu'annas juga. Tanda tetap rafa'. Apa juga tanda? Rafa' adalah dia punya hukum bagi mubtada dan juga bagi khabar. Mubtada mestilah marfu', khabar mestilah marfu'. Tanda je tak sama. Al-muslimatu rafa' dengan dhammah sebab dia isim mufrad. Salihatun khabar.
seorang perempuan muslimah itu adalah seorang yang salihah. Jenis sama, mu'anas. Mubtada' mu'anas. Khabar pun kena mu'anas. Bilangan sama, mufrad. Khabar pun mufrad. Okay. Pastikan mubtada' ma'rifah. Mubtada' mesti ma'rifah. Dan kedua-dua marfu'. Mubtada' rafu', khabar rafu'. Ini 4 ciri ni pegang. Isim musanna begitu juga. Muzakkar ke mu'anas sama. Untuk musanna tambahan alif nun. Al-muslimatani. Kalau muslimah ni 2 orang lelaki muslim. Muslimatani 2 orang perempuan muslimah. Salihatani adalah 2 orang perempuan yang salihah. Isim musanna. Bilangan sama. Hukum bersama rafu'. Jenis sama. Mu'anas sama mu'anas. Dan pastikan mubtada' ma'rifah. Ada alif lam Al-muslimatu salihatun. Beberapa perempuan muslimah itu adalah beberapa perempuan yang salihah. Nampak? Bilangan sama, jenis sama. Tanda rafu' dengan dhammah. Sebab apa? Jamak mu'annas salim dengan dhammah. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak mu'annas salim. Ini insya-Allah jelas. Saya harap penerangan saya yang saya agak pendek sedikit berbanding yang pertama tadi cukup jelas untuk anda. Tolong komen jelas atau tidak. Kalau jelas, saya nak pindah kepada lembaran baru, pada muka surat baru. Kalau tidak, saya nak terangkan apa yang tak jelas. Tolong komen jelas atau tidak. Selepas saja Roziah Man ni, saya kira itu jawapan kepada soalan yang kedua. Tolong bagi respon sekarang. Ada 57 penonton sekarang. Tolong komen. Jelas? Masya Allah. Wadah. Ya Ustaz, Masya Allah Kak Sofia. Salamah Sarmini, jelas. Aminah Irfan, jelas. Faridah Musa, jelas. Faridah Salim, jelas. Aminah Irfan, Masya Allah. Alhamdulillah. Zarina Hamzah, Rosyati pun jelas. InsyaAllah. Kat mana insyaAllah Rosyati? InsyaAllah jelas mudah-mudahan. Okey. Zaitun Saleh. Khalas. Cukup. Ui, dah jelas. Tak nak terang lagi kat Tun. Jelas. Siti Esa, jelas. Wardah Abdul Halim, jelas. Alhamdulillah. Okey. Nasianas, insya-Allah. Wah. Sama-sama insya-Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Okey. Azimah, jelas, faham. Alhamdulillah. Esa Muda, alhamdulillah. Roziah Man, jelas. Alhamdulillah. Hafizah Yahya, jelas. Okey, alhamdulillah. Baziah Ahmed, jelas. Okey. Baik. Kalau jelas, saya akan melangkah pada lembaran seterusnya. Ini contoh. Contoh daripada Quran. Contoh daripada Quran. Surah Baqarah. Wa antum muslimun. Antum, mubtada'. Kamu tu. Antum muzakkar tu. Tapi antum dhamir, mabni. Tak nampak tanda dia. Antum dhamir, semua dhamir adalah mabni. Tapi dia tetap rafa'. Status fa'il mesti rafa'. Dia ada i'rab, dia ada satu istilah. Bagi isim yang mabni, kita kena guna satu istilah. Fi mahalli raf'in, nama dia. Fi mahalli raf'in. Semua isim yang mabni, dia ada istilah khas. Kita gunakan istilah fi mahalli. Maksudnya mengambil tempat rafa'. Dia mengambil kedudukan rafa'. Walaupun pada zahir tak ada tanda dia. Tanda tak jelas. Tapi dia mengambil tempat rafa'. Kita guna istilah fi mahalli. Fi mahalli raf'in. Mengambil tempat rafa'. Dia mengambil kedudukan rafa'. Antum muzakkar. Antum ramai. Maka khabar pun kena muzakkar. Al-muslimuna. Khabar pun ramai. Khabar pun kena jamak juga. Wa antum muslimun. Kalau wa anta muslim. Wa antuma muslimani. Itu beza dia. Wa anta muslim. Wa anta muslimun. Wa antum muslimuna. Wa antuma muslimani. Atau muslimatani pun antuma juga. Boleh. Ada 2 keadaan. Itu beza. Isim. Mubtada' dan khabar. Dalam Quran ada. Wallahu ghafurun rahimun. Ayat 218. Dan Allah
Ghafurun tu khabar bagi mubtada. Adalah, nampak? Allah mubtada, khabar pun mubtada. Khabar. Apa? Ghafurun khabar. Allah mufrad, khabar mufrad. Allah ma'rifah, khabar nakirah. Khabar boleh ma'rifah, boleh nakirah. Okey? Tapi kedua-dua marfu', bilangan sama, jenis sama. Okey. Rahimun jadi apa? Rahimun ni kita namakan khabar thani. Khabar yang kedua. Khabar thani. Rahimun adalah khabar yang kedua. Dan Allah adalah yang amat pengampun, amat pengasih. Pak Ghafurun Rahimun itu bukan murakab tausifi ya. Sebab dia satu sifat yang berbeza. Okay. Ghafurun sifat kepada Allah, Rahimun sifat kepada Allah juga. Okay. Dia menjadi khabar bagi mubtada, okey. Jelas setakat ni? Kemudian ayat yang surah yang keempat, surah An-Nisa surah An-Nisa. Ayat ke-34, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nampak? Mubtada khabar. Ini lain sikit. Tanda tak sama, tapi hukum marfu'. Ar-rijal, lelaki-lelaki itu, qawwamuna adalah khabar, orang-orang yang menjadi pemimpin 'alan nisa, atas perempuan-perempuan. Ar-rijal rafa' dengan dhamma, qawwamuna rafa' dengan waw. Tapi rafa' tetap rafa'. Bilangan mesti sama. Jenis tak sama. Sebab apa? Bukan jenis. Ar-rijal jamak taksir, qawwamun jamak muzakkar salim. Qawwamuna tu jamak muzakkar salim. Tanda tetap sama, rafa' dengan dhammah atau waw atau alif. Tergantung pada jenis kata. Tergantung kepada okey. Mubtada rafa', khabar mesti rafa'. Walaupun tanda berbeza, tapi tetap rafa'. Waw tu tanda saja. Dhammah tu tanda. Tapi hukum sama. Hukum mesti rafa'. Okey. Bilangan sama. Rijal jamak. Qawwamuna pun jamak. Bilangan mesti sama. Mubtada ma'rifah ar-rijal. Khabar boleh ma'rifah, boleh nakirah. Okey. Fasalihatu qanitatun. Maka beberapa perempuan yang salihah, qanitatun, adalah beberapa perempuan yang taat. Adalah kata kunci kita. Ini antara contoh daripada Quran yang kita kira sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Tolong komen setakat contoh yang saya berikan ni jelas dan faham atau saya laju? Tolong komen. Tolong komen. Saya nak pindah pada lembaran seterusnya. Harap jelas. Mubtada khabar. Mubtada rafa', khabar rafa'. Mubtada rafa' atau marfa', khabar juga mesti marfa'. Sepuluh saat dari sekarang. Faridah Musa. Jelas. Alhamdulillah. Seterusnya. Hafizah Yahya, alhamdulillah, jelas dan faham. Alhamdulillah. Zaitun Muhammad Saleh, jelas dan faham. Okey, alhamdulillah. Azaria Azman, jelas. Alhamdulillah. Rusyati, jelas. Alhamdulillah. Singkatan. Madu manis dari Malang, Azaria Azman. Hukum marfu', kedua-dua mubtada dan khabar. Sama jenis. Rusyati jelas, Fariza Samsudin jelas, Faridah Salim jelas. Rin Hasan tak faham ar-rijal. Okey. Bagus. Terima kasih Ajarin. Okay. Tak faham. Kenapa ar-rijal? Ar-rijal pada dhamma. Ar-rijal kenapa dengan dhamma? Sebab ar-rijal jamak taksir. Ar-rijal jamak taksir. Qawwamuna jamak muzakkar salim. Jenis isim tak sama. Kenapa dia pada dhamma? Rijal pada dhamma. Tak dengan waw. Sebab ar-rijal jamak taksir. Yang boleh rafa' dengan dhamma ni hanya isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim saja. Oleh kerana ar-rijal tu jamak taksir, lelaki-lelaki. Kalau rajul, seorang lelaki. Rijal, lelaki-lelaki. Jamak taksir, dia tak boleh rafa' dengan waw.
Bukan tanda dengan waw. Tapi tanda rafa' dengan huruf dengan baris dhammah. Dengan baris dhammah. Okey. Kena ulang semak nota. Azimah Abdullah. Ya, di samping tu nota. InsyaAllah saya akan ulang lagi. Kita akan jumpa lagi nanti. Ada perkara-perkara yang perlu dibincangkan, insyaAllah kita bincangkan. Tapi saya kira masa pertemuan kita yang pertama, perbincangan yang pertama dulu, saya hanya nak perkenalkan mubtada' khabar, nak letakkan tambahan adalah sebenarnya pada Ramadan kemarin. Saya terangkan jumlah ismiah mubtada' khabar tu untuk letakkan sendi kata adalah pada tambahan, pada terjemahan. Pada mubtada' rafa' saya tak terangkan masa tu. Tapi sekarang saya kira dah sampai masa dia untuk apa itu perkenalkan rafa', apa itu marfu'. Ustaz, mubtada' dan khabar mesti bersebelahan. Secara asas ya mesti bersebelahan. Tapi kadang-kadang ada disendikan dengan murakab jari kadang-kadang. Antara mubtada' khabar ni kadang ada disendikan dengan isim mausul. Kadang ada silah mausul sekali, baru khabar di ujung. Bila ada isim mausul, dia kena package sekali silah mausul. Nanti insyaAllah. Tapi secara yang simple ini, dudukkan ni mubtada' sebelah dengan khabar. Ini yang simple. Yang kompleks, bila dia ada sifat. Murakab mubtada' ada sifat tu, ada murakab tausifi dia. Mubtada' aja ada murakab tausifi, ada sifat. Kemudian sifat dia pula tu isim mausul. Bila isim mausul kena ada silah mausul. Silah mausul pula jumlah fi'liyah panjang, waktu ujung mu khabar. Itu agak kompleks. Tapi walaupun kita, bagi saya tak susah untuk nak terangkan. Jumpa nanti kita akan bincang. Tak semestinya khabar berada di sebelah mubtada'. Tak semestinya. Tergantung pada mubtada' dia. Kalau mubtada' dia bentuk isim mausul memang masalah. Bentuk isim mausul mubtada', jangan lupa. Ada bila saya terganggu sikit bila saya nampak komen Ajar Hasan. Qawwamuna tu sebelumnya tambah adalah ke? Ya. Khabar kena tambah adalah. Ar-rijalu, lelaki-lelaki adalah qawwamuna, pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang memimpin ala nisa, atas perempuan. Jadi kadang-kadang khabar tak, pada asasnya khabar dengan mubtada' tu bersebelahan. Tapi ada kita dalam Quran ni banyak yang ganjil, yang pelik-pelik. Kalau mubtada' dia isim mausul, maka khabar dia selepas silah mausul baru khabar dia. Kena selesaikan. Bila isim mausul kena ada silah mausul. Tengok silah mausul dia, jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah lagi, lagi pula kena ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih, ada murakab jari itu panjang, baru khabar. Okey. Ini contoh simple. Jelas? Alhamdulillah. Jelas. Society jelas. Okey. Ajari mudah jelas. Alhamdulillah. Okey. Boleh saya pindah kepada contoh seterusnya. Pastikan ciri. Okey, jenis sama. Hazihi nakatullah. Nampak? Hazihi bukan haza. Haza muzakkar. Khabar pun muannas ya. Ini muannas. Nakatullah adalah unta betina Allah. Lakum, untuk kamu. Nampak? Hazihi muannas. Isim isyarah. Naqatu muannas juga. Unta betina. Pada terjemahan tambah adalah. Kenapa hazihi pada bawah? Hazihi isim isyarah. Isim isyarah dia mabni. Tak ada tanda. Isim isyarah tak ada tanda. Kalau isim yang mabni, kita gunakan satu istilah tadi saya ada sebut. Siapa ingat? Siapa ingat tak? Ingat saya tadi. Untuk isim yang mabni ni. Dia ada satu istilah. Saya sebut tadi. Siapa ingat? Tolong komen. Bagi yang ingat. Bagi yang tak ingat, cuba paksakan ingat. Kalau tak boleh paksa, tunggu orang lain beritahu. Tolong komen sekarang. 10 saat dari sekarang. Ada tak? Apa istilah yang saya guna pakai sekiranya isim tersebut mabni? Sekiranya isim tersebut mabni, dia gunakan satu istilah. Fi mahalli. Masya Allah, Hafizah Yahya. Fi mahalli, ya. Fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa'. Kalau kedudukan dia sebagai mubtada'. Maimunah Abdullah, fi mahalli raf'in, Masya Allah. Betul, Nasiah. Fi mahalli
Wow, Masya Allah. Semuanya. Masa saya rasa macam sekadar touch and go saja. Saya tak nak beri penekanan lebih. Tapi anda ni semua macam magnet lah. Walau sehalus mana pun debu besi, dia tetap terus menyambar. Kerana anda menilai bahawa apa yang saya berikan itu adalah satu yang mahal agaknya. Mudah-mudahan. Amin. Fi mahali Azhari Rahman. Nur Mizal fi mahali. Masya Allah. Bagus, bagus. Tahniah semua. Tahniah kepada yang menjawab. Anda menjawab dengan betul. Muhammad Taufik ya, Hazrin. Kata ada halangan. Alhamdulillah, betul. Tak sempat juga, Rin. Masya Allah. Itu tanda orang minat. Alhamdulillah. Fi mahali. Rin Hasan, ya. Faridah Salim, fi mahali. Ambil tempat. Rafaq, ya. Fi mahali Rafin, ya. Rohaizat Ahmad. Umi Adillah, fi mahali. Rokia Haji Saidin, fi mahali Rafin, ya. Fi mahali Rafin. Fi mahali Rafin. Mengambil tempat. Dia mengambil kedudukan. Walaupun dia mabni, tak nampak tanda dia, tapi tetap kedudukan dia sebagai mubtada. Baziah, fi mahali. Ya. Ini khas bagi isim yang mabni. Kalau isim yang mu'tal akhir, kita ada istilah nanti. Nak tak? Isim yang mu'tal akhir. Isim maksud dan isim mangkus. Istilah dia, dhammah muqaddarah. Kalau dia sebagai mubtada ataupun khabar. Dhammah muqaddarah. Dhammah yang kita kadarkan. Yang kita perkirakan ada. Ini khusus bagi isim yang mu'tal akhir saja. Andai katalah mubtada itu isim maksur ke atau isim mangkus, maka dia dhammah muqaddarah alal alif kalau isim maksur, dhammah muqaddarah alal ya kalau itu isim mangkus. Itu insyaAllah. Kalau ada jumpa nanti kita akan beritahu. Tilka ayatullah, itu adalah, jangan lupa tambah adalah pada khabar, adalah beberapa ayat. Jamak muannas salim. Tilka, itu. Tilka, itu. Ayatullah, mubtada khabar. Baik, marfa'. Mubtada marfa' tapi oleh kerana mabni fi mahali rafin, dia mengambil tempat rafa'. Ayatullah khabar bagi mubtada, adalah beberapa ayat Allah. Okey. Simple, saya teruskan. Okey, ini saya dah bincang tadi. Kalau muzakkar tetap muannas atau muzakkar atau muannas, tak kira. Tadi hukum sentiasa rafa'. Begitu musanna, hukum sentiasa rafa' dengan alif. Jamak, hukum rafa'. Cuma jamak muzakkar salim dengan waw, jamak muannas salim dengan dhammah. Okey. Cukup sekat itu dulu. Itu pada mubtada dan khabar. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, kita akan bincang tentang khabar inna. Khabar inna juga adalah isim yang marfu'. Isim inna tak mansub. Khabar inna adalah yang marfu'. Semua khabar inna mesti rafu'. Okey, insyaAllah kita akan bincang pada sesi akan datang. Sekarang jam sudah menunjukkan 8 suku. 8.16. Okey. 8.16. Kita ada masa dalam sekitar 45 minit lagi untuk meneruskan terjemahan yang berikutnya. Oleh kerana minggu ini adalah minggu hari raya, sebab hari Khamis dah masing-masing dah sibuk balik kampung. Jumaat, Sabtu, Ahad, masing-masing dengan korban. Jadi saya ambil kesempatan sebelum saya terlupa, bagi student yang belajar melalui WhatsApp, grup WhatsApp, minggu ni kita cuti mungkin 3 hari. Maka tugasan yang anda berikan, yang saya berikan pada anda hanya satu latihan saja. Untuk meringankan beban anda, saya bagi satu latihan. Latihan untuk menterjemah saja. Untuk latih to be, saya jamak takhir pada sesi akan datang. InsyaAllah saya akan jamak takhir. So hari ini, minggu ni, cukup. Anda menghantar terjemahan dah cukup. Okay. Agak santai sikit, kita nak berhari raya, kita cuti 3 hari nanti. Okay. Dan kita akan sambung pada lepas raya ni, insyaAllah. Dan hari kaya, hari cuti, kelas live saya pun akan cuti juga. Kelas live kita pun akan cuti. So maknanya kita akan jumpa hari Selasa minggu depan. Seminggu daripada sekarang. Okay. Cukup untuk hari ini. Kita sambung pada ayat yang kemarin.
Saya ulang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, dan sekali-kali tidak ia redha dari engkau oleh Yahudi walan nasara, dan tidak orang-orang Nasrani, hatta sehingga tattabi'a millatahum, engkau mengikut akan agama mereka. Sehingga engkau mengikut akan agama mereka. Okey. Saya nak sedikit, semalam ada soalan, Ustaz nak buat fi'il amar macam mana Ustaz? Fi'il madhi ittaba'a, yattabi fi'il mudhari'. Pastikan fi'il amar kita ambil daripada fi'il mudhari'. Kita ambil daripada fi'il mudhari', tapi bukan fi'il mudhari' yang dhamir dia, yang dhamir anta, yang fa'il dia anta. Dhamir mustatir wujuban. Dia dhamir mustatir jawazan. Dhamir anta. Dhamir anta. Dhamir anta. Tattabi'u. Ya betul, dah sudah ajarin. Memang dah sudah. Saya sengaja ulang semula. Sebab ada perkara yang tak jelas sikit. Saya ulang sekali lagi. Tattabi'u, mana dia engkau ikut. Kita nak tukar kepada jangan engkau ikut. Langkah pertama, kita tambahkan la nahiyah. Di awal jumlah. La nahiyah. Langkah pertama. Dan langkah kedua, baris domah di hujung tu disukunkan. La tattabi'. Itulah fi'il amar. La tattabi'. La tattabi'. Jangan engkau ikut. Umi Adillah, mohon maaf terpaksa undur diri. Falyatafaddal. Semoga Allah mudahkan urusan anda. Urusan Umi Adillah. La tattabi', jangan engkau ikut. Jangan ia ikut tak boleh. Fi'il amar dia hanya berlaku pada ganti kedua. Fi'il nahi juga begitu juga. Kita tak larang orang yang tak ada. Kita kena larang orang yang ada depan kita. Sama ada ganti nama engkau ataupun kamu. Baik lelaki atau perempuan. La tattabi', jangan engkau ikut. Bukan jangan ia ikut. Ganti nama dia, tak. Baik. Itu yang kita dah bincang. Kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah fi'il amar oleh engkau fa'il. Apa makhulul qaul dia? Inna hudallah. Sesungguhnya petunjuk Allah. Ini asal mubtada huda tu. Tapi oleh kerana dia menjadi, dia dimasuki oleh inna, semua mubtada hukum dia nasab. Andai katalah, saya nak tanya. Let's say, mubtada ni inna hudallah, petunjuk Allah itu adalah, dia adalah petunjuk. Okey. Huda ni mubtada dan ni mudhaf. Allah mudhaf ilaih. Huwa ni mubtada juga. Al-huda ni khabar. Dia adalah petunjuk ni, jumlah ismiyah ini. Huwal huda ni adalah khabar juga bagi mubtada. Sekejap. Hudallah mudhaf mudhaf ilaih. Huda ni mubtada, Allah mudhaf ilaih. Okay? Mana khabar dia? Khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Huwa mubtada, al-huda ni khabar. Huda yang pertama jadi mubtada.
Mubtada hukum dia rafa'. Kalau isim yang mu'rab, nampak tanda dia rafa' dengan dhammah zahirah. Dhammah zahirah, okey? Dhammah zahirah dengan ataupun huruf waw atau huruf alif. Tapi ini mu'rab juga, tapi bukan dengan zahirah, dengan muqaddarah. Apa tanda rafa' dia? Tolong komen, apa tanda rafa' dia? Safura Osman, saya tak ada buku. Buku Puan Safura kena order. Saya orang yang berminat, order baru saya jual. Kalau tidak, buku saya ni kalau beli saja, tak belajar, tak guna. Saya tak mau buku tulisan saya orang buang-buang begitu saja. Mesti dimanfaatkan. Jadi, kepada yang berminat, saya jual. Tak minat, saya tak jual. Buku saya terhad. Okey. Jadi kalau Puan Safura berminat, boleh hubungi saya pada nombor telefon yang tertera pada page saya. Boleh cari dekat saya punya profil. Baik. Huda mubtada. Tanda dia rafa' dia dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Alal alif. Ahsanti Syarina Azrin. Betul. Dhammah muqaddarah. Data ni, Ustaz, isim ina jadi mubtada ke? Rosyati tanya. Kalau sekali ini masuki ina, isim ina bukan mubtada lagi. Nama dia dah jadi isim ina. Nama pun tak sama, tanda tak sama. Isim ina hukum dia bukan rafa'. Isim ina dah bertukar jadi nasab. Okey Ustaz. Terima kasih. Maimunah Abdullah, dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Rusyati maksur, ya isim maksur. Dhammah muqaddarah. Bagi isim maksur, dhammah muqaddarah alal alif. Kalau isim mangkus, dhammah muqaddarah alal ya. Macam mana nak kenal beza isim mangkus? Kalau isim mangkus, dia punya huruf sebelum ya tu baris bawah. Contohnya hudi. Andai kata ada hudillah, hudi. Itu isim mangkus tu. Tapi kalau di isim nakirah, dia lain tulis dia. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Huda, isim maksur. Kalau hudi, isim mangkus. Itu yang beza dia. Kalau hudi, dhammah muqaddarah alal ya. Kalau huda, dhammah muqaddarah alal alif. Tapi hudi tak ada. Saya saja buat perbezaan. Hudallah. Nampak Allah? Jar. Sebab jar. Sebab dia jadi mudhaf ilaih bagi mubtada. Bagi mudhaf. Dia bukan hanya sebagai mubtada, dia juga sebagai mudhaf. Ada dua peranan. Huda, dia mubtada, dalam masa sama dia jadi mudhaf kepada Allahi. Huwa itu mubtada. Mubtada bagi jumlah ismiyah kedua ni. Huwa mubtada. Hukum mubtada mesti marfu'. Rafa'. Tapi huwa ni dhamir. Kena fi mahli raf'in. Yang mabni kena fi mahli raf'in. Yang mutal akhir dhammah muqaddarah. Alal alif kalau isim maksur. Alal ya isim mangkus. Itu beza dia. Huwa mubtada. Al-huda khabar. Rafa' juga. Rafa'. Oleh kerana isim maksur, dhammah muqaddarah alal alif. Dhammah muqaddarah alal alif. Khabar marfu' bid dhammah muqaddarah alal alif. Khabar marfu'. Khabar yang berhukum marfu'. Tanda rafa' dia dhammah muqaddarah alal alif. Tanda rafa' dia dhammah muqaddarah alal alif. Okey. Baik. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan demi jika ittaba'ta telah mengikut oleh engkau. Mana fa'il dia? Ittaba'ta, tolong komen.
Demi jika telah mengikut oleh engkau akan keinginan-keinginan mereka ba'dal ladzi sesudah yang ja'aka minal ilmi telah datang oleh ia akan engkau daripada pengetahuan. Soalan saya, mana fa'il dia? Tolong komen ya. Rahizat. Fathah muqaddarah. Apa tu? Baik. Kalau rafa' sebut dhammah muqaddarah. Kalau marfa' dhammah muqaddarah adalah fathah. Marfu' bukan hajah muda bagi isim maksur. Kalau rafa' bagi isim maksur, apa rafa' hukum dia marfu'? Tanda dia dhammah muqaddarah, bukan marfu' muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Bagi isim mufrad dan jamak taksir saja. Sebab isim maksur ni hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Dhammah muqaddarah, bukan marfu' muqaddarah. Dhammah muqaddarah adalah alif. Dhammah ada tambah buta. Murakab tausifi sama-sama kena muannas. Dhammah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Kalau jar, kasrah muqaddarah. Kalau nasab, fathah muqaddarah. Bagi isim maksur. Okey? Begitu je isim mangkus. Dhammah muqaddarah alal ya. Fathah muqaddarah alal ya. Kasrah muqaddarah alal ya. Okey? Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan demi jika telah mengikut oleh engkau akan keinginan-keinginan mereka ba'dal ladzi sesudah yang ja'a telah datang oleh ia ka akan engkau minal ilmi daripada pengetahuan malaka minallah tiada bagi engkau daripada Allah min waliyin daripada pengawal wala nasirin dan tidak penolong. Ini satu lagi. Alladzina atainahumul kitab. Ini mubtada. Khabar di mana? Yatlunahu haqqa tilawati. Yatlunahu haqqa tilawati itu khabar dia. Okey. Saya nak tanya. Alladzina, orang-orang yang ini isim mausul. Ini mubtada. Jumlah ismiyah, okey? Ini mubtada. Mana khabar dia? Ini atainahumul kitab ni jumlah fi'il dia menjadi silah mausul. Silah mausul pada allazina. Orang-orang yang isim mausul mabni atau mu'rab? Tolong jawab soalan saya. Isim mausul mabni atau mu'rab? Tolong jawab soalan saya. Tolong jawab soalan saya. Mabni atau mu'rab? Allazina mabni atau mu'rab? Mabni. Hafizah ya. Ahsanti. Masya Allah. Rin Hasan mabni. Siti Mazmin mabni. Nur Aini Nordin mabni. Nasi Anas mabni. Barakallahu fikunna. Salam Sarmini ya mabni masya-Allah. Oleh kerana mabni dia tak ada tanda rafa'. Mubtada mesti rafa'. Tapi macam mana kita nak ambil istilah dia? Yang mabni kena fi mahalli raf'in. Alladzina isim mausul mabni ala fathi fi mahalli mengambil tempat rafa'. Fi mahalli raf'in. Kenapa dia mengambil tempat rafa'? Kerana dia adalah mubtada. Ataina telah mendatangkan fi'il madhi. Oleh kami fa'il. Dhamir menjadi fa'il. Dhamir kami itu menjadi fi mahalli juga sebab dhamir mabni. Ataina fi'il madhi mabni ala sukun. Litisal bidhamir mutakallimuna. Dhamir mutakallimun mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Dia mengambil tempat rafa'. Kenapa dia rafa'? Sebab dia fa'il.
Fi mahalli raf'in fa'il. Hum maf'ulun bih. Al-kitabah maf'ul bih yang kedua, akan kitab. Yatluna, ini jumlah fi'liyah ni. Yatlunahu haqqa tilawati, ini jumlah fi'liyah ni menjadi khabar bagi mubtada. Khabar dalam bentuk jumlah ismiyah ni. Jumlah fi'liyah, sorry. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yatlu fi'il mudhari'. Mereka membaca. Mereka membaca. Fi'il. Mereka membaca. Fi'il mudhari'. Dalam fi'il mudhari' ada fa'il sekali. Tolong beritahu saya mana fa'il dia. Tolong komen mana fa'il bagi yatluna. Sebab kita nak tahu semua fa'il mesti rafa'. Semua fa'il mesti rafa'. Tolong beritahu saya mana fa'il dia. Mana fa'il dia? Yatluna. Mereka membaca. Siapa membaca? Mestilah mereka. Sebab anda dah boleh terjemah. Mereka membaca. Mana fa'il dia? Tolong komen sekarang juga. Saya nakkan jawapan dia. Sekarang juga. Komen dia. Mana? Mana fa'il dia? Wow jamaah. Masya Allah. Maimunah Abdullah. Rin Hasan. Wow. Betul. Wow. Berarti wow tu siapa tu? Wow tu Dhamir. Wow jamaah. Nur Fariza Samsudin, Siti Mazmin, wow jamaah. Nur Aini Nordin, wow. Nur Miza Abdul Malik, wow jamaah. Farida Salim, wow jamaah. Hafizah Yahya, wow jamaah. Ya. Wow jamaah itu adalah dhamir. Kita tahu, semua dhamir mabni. Semua dhamir mabni oleh kerana fa'il dia, isim yang mabni, maka dia kena mengambil tempat fi mahalli raf'in. Waw jamaah dhamir muttasil. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli, dia mengambil tempat rafa'. Fi mahalli raf'in. Kenapa mengambil tempat rafa'? Sebab dia fa'il. Sebab fa'il, semua fa'il mesti rafa'. Cuma kalau isim waw jamaah, kalau dia mu'rab nampak tanda dia. Dhammah zahirah ke atau dhammah muqaddarah. Itu yang mu'rab. Termasuk isim maksur, isim mangkus. Dia mu'rab dhammah muqaddarah bagi isim maksur mangkus. Tapi bagi dhammah zahirah, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim sahaja. Baik. Wa jamaah ni al-dhamir. Dhamir mabni fi mahalli raf'in. Fi mahalli. Hu akan dia maf'ul bih. Haqqa akan sebenar-benar ni maf'ul mutlak. Tilawati mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf, hi dhamir muttasil. Mudhaf ilaihi bagi tilawah. Haqqa tilawati, akan sebenar-benar bacaannya. Ini maf'ul mutlak dalam bentuk ma'ani. Maknawi, okey. Okey. Hafizah yang minta maaf Ustaz, undur diri, ada kelas. Okey, falyatafaddal ma'jurah. Baik. Baik. Puan Hafizah, cikgu ada kelas Tak apa. Bila tengok rakaman nanti. Baik. Seterusnya, ulaika yu'minuna bih, satu jumlah ismiyah. Ulaika yu'minuna bih, satu jumlah ismiyah. Berarti ada mubtada khabar. Ulaika mubtada. Yu'minuna bihi jumlah fi'liyah ni khabar. Yu'minuna bihi ni khabar. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Mubtada dia ulaika, isim isyarah. Ulaika dia isim isyarah. Semua isim isyarah mabni kecuali yang musanna saja yang murab. Kecuali yang musanna saja murab. Oleh kerana mubtada tak nampak tanda rafa' dia dengan dhammah, apa kita gunakan istilah? Tolong sebut apa istilah dia bagi isim yang mabni. Ulaika isim isyarah mabni ala fathi. Semua isim isyarah mabni. Tengok baris akhir dia huruf apa? Huruf apa? Huruf kaf. Huruf kaf baris akhir baris apa? Baris fathah. Itu kita mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Tetap dengan baris fathah. Dan dia oleh kerana dia mabni kena fi mahalli. Yang mabni semua kena fi mahalli, mengambil tempat fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa'.
Kenapa dia perlu ambil tempat rafa'? Sebab dia kedudukan dia sebagai mubtada'. Kedudukan dia sebagai mubtada' kena fi mahalli raf'in. Ya, Aminah Irfan fi mahalli raf'in. Ahsanti. Nur Fariza Syamsuddin fi mahalli raf'in. Zaitun fi mahalli raf'in. Ya, Kak Tun. Nurul Syuhada Najihat. Baru masuk. Roziahman fi mahalli raf'in. Bagus. Yu'minuna bihi. Di seluruh jumlah fi'lah ni. Mereka beriman. Fi'il dan fa'il. Fi'il mudhari' mereka beriman. Mereka itu adalah fa'il. Beriman adalah fa'il. Bihi dengannya murakab jari. Jumlah fi'lah ni. Seluruh jumlah fi'lah ni. Fi mahalli raf'in. Khabar pula bagi mubtada'. Yang jumlah pun kena fi mahalli. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Ya. Apalah Ustaz Muzakir ni hari ni pula fi mahalli raf'in pula ni. Dengar dulu. Mula-mula dengar. Lama-lama nanti faham. Sekali dengar bukan terus boleh faham. Mungkin 10 kali, mungkin 100 kali dengar. Biarkan. Ya, cuma kita selaku manusia, kita sukakan dia punya result yang cepat kan. Tapi pastikan bahawa Allah menilai kerja kita. Fi mahalli raf'in mubtada', ya. Allah menilai kerja kita. Sebab kita berbuat sesuatu kerana Allah, pastikan Allah lah yang akan menilai kita, bukan manusia yang menilai kita. Kalau manusia kan mengharap manusia nilai kita, nanti dia pilih kasih. Yang dikenal, yang ada hubungan kekeluargaan, dia itu yang dia puji, itu yang dia lebihkan sikit. Tapi kalau yang tak ada hubungan, dia mula bias. Yang ada hubungan dia bias, dia tak ada hubungan dia mula kurang sikit. InsyaAllah, mudah-mudahan dalam masa kita belajar bahasa Arab, kita belajar ni, kita juga dalam proses merawat diri kita, memperbetulkan kekurangan yang ada pada diri kita. Semoga Allah SWT membetulkan kita, memperbaiki diri kita, menjadikan kita insan yang sentiasa mendapat teguran daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wa man yakfur bihi, jumlah syarat. Wa man yakfur bihi, jumlah syarat. Kenapa jumlah syarat? Sebab man tu ada tu syarti. Man tu adalah kata syarat. Yakfur bihi, jumlah fi'liyah. Yakfur bihi, jumlah fi'liyah. Yang kita namakan jumlah syarti. Jumlah syarat. Jumlah syarat. Dia mesti ada jawab syarat. Barang siapa ia kufur bihi dengannya, faulaika humul khasirun. Maka orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka orang-orang itu, mereka adalah orang-orang rugi. Ulaika mubtada'. Mubtada'. Oleh kerana ulaika isim mausul, isim isyarah, dia mabni. Mabni fi mahalli raf'in. Sebab mubtada' mesti rafa' semuanya. Khabar mesti rafa'. Madu manis dari Malang. Marfa' kedua-duanya. Madu. Marfa' kedua-duanya. Manis sama jenis. Dari mubtada' mesti makrifah. Isim isyarah semuanya makrifah. Isim mausul semua makrifah. Isim dhamir semua makrifah. Orang-orang itu mubtada'. Oleh kerana dia mabni, tak ada tanda dia, kena guna istilah fi mahalli raf'in. Mubtada'. Hum. Jadi mubtada' yang kedua ni pula. Dia bermubtada' kepada apa? Kepada al-khasirun. Humul khasirun, satu jumlah ismiyah. Dia menjadi jumlah ismiyah ni. Hum mubtada'. Mabni lagi fi mahalli raf'in. Asalnya hum. Dhamir munfasil ni. Mabni ala sukun sebenarnya ni. Bukan mabni ala dhammi, mabni ala sukun. Dhammah ni ditambahkan bersama hamzah wasal. Asalnya hum, mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa'. Kenapa? Sebab dia mubtada'. Al-khasirun khabar. Hum jamak, al-khasirun pun jamak juga. Hum mereka ramai,
Khasirun ramai. Cuma tanda ni, tanda hum, tanda dia fi mahalli raf'in. Khasirun tanda dia dengan waw. Kenapa? Sebab al-khasirun jamak muzakkar salim. Tanda rafa' dengan waw. Tanda rafa' dengan waw. Dan humul khasirun, jumlah ismiah ni, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ini jumlah ismiah ni, dia menjadi khabar. Khabar dalam bentuk jumlah ismiah. Seluruh jumlah ismiah ni fi mahalli. Bukan yang mabni saja fi mahalli. Yang jumlah juga fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa'. Khabar bagi mubtada. Fi mahalli raf'in, khabar bagi mubtada. Okey. Boleh jelas ke penjelasan saya hari ini? Atau agak laju? Tolong komen. Maaf Ustaz, saya berundur diri. Dengar rakaman, silakan. Amin. Puan Zarina ada urusan? Alhamdulillah, amin. Mohon komen. Setakat ayat 121 ni adalah dia sejajar dengan apa yang kita pelajari ini tentang mubtada khabar. Cuma saya ada tambah fi mahalli raf'in bagi yang mabni dan bagi bentuk jumlah fi mahalli raf'in. Kalau jumlah tersebut tu sebagai mubtada, sebagai khabar. Okey? Kena fi mahalli raf'in. Bagi yang mabni juga fi mahalli raf'in. Tapi bagi yang mu'tal akhir kena dhammah muqaddarah alal alif, atau bagi isim maksur dhammah muqaddarah alal ya bagi isim mangkus. Mohon komen, adakah perkongsian saya untuk setakat ni anda jelas? Setakat ni Puan Zaitun saja yang beri komen. Rokiah Haji Saidin jelas Ustaz. Alhamdulillah, baru 2 orang. Masya-Allah. Begitu mudah bagi saya. Mudah untuk saya jelaskan dan mudah Allah fahamkan. Mudah. Terus terang saya kata tak semudah ini. Kalau tanpa ada kekuatan terjemahan yang kukuh. Kalau anda tidak mampu terjemah, memang laju sikit Ustaz. Memang betul laju. Ya, minta maaf, saya akan tarik handbrake. Jelas Ustaz, Samuda jelas. Maimunah Abdullah jelas. Alhamdulillah. Aminah Irfan jelas Ustaz. Ya. Azimah Abdullah saya kata laju InsyaAllah saya akan perlahankan sedikit lagi. Cuma alhamdulillah Nur Fariza jelas. Fatimah Harun jelas. Oh, Kak Mah jelas Kak Mah Alhamdulillah. Saidah Zainal jelas, laju. Oh, okey. Rusiati jelas. Bazia Hamid jelas. Okey, sekarang ni 2 orang mengatakan saya laju ya. Tak apa, saya akan perlahankan sedikit. Saya rumuskan sedikit tentang apa yang saya kongsikan hari ini. Yang saya kongsikan adalah mubtada mestilah marfu'. Okey. Khabar juga marfu'. Bagi yang mu'rab ada 3 jenis kata. Pertama, mu'rab. Kedua, mabni. Yang mabni semua kena fi mahalli. Kena istilah fi mahalli raf'in. Kalau mubtada dia mabni fi mahalli raf'in. Kalau khabar dia mabni kena fi mahalli raf'in. Kalau fa'il dia mabni fi mahalli raf'in. Yang mabni okey. Kalau fa'il dia marfu', sebab ni cerita marfu' ni semua. Fa'il marfu', mubtada marfu', khabar pun marfu'. Tapi bagi yang mu'rab kita bagi kepada 2. Mu'rab ada 2 jenis. Ada mu'rab yang zahirah. Dhammah zahirah. Nampak? Agak laju insya-Allah. Lihat semula video. Okey, saya ulang tak apa Hazrin. Hazrin sampai tak jadi nak keluar ke sini. Fauzia Suri, apa tu? Perlahan sikit Ustaz. Tentang fi mahalli tu. Ya. Perlahan sikit Ustaz. Ya Ustaz. Baik, saya perlahankan lagi. Untuk mubtada isi hukum marfu'. Untuk khabar juga marfu'. Dan yang hari kemarin kita belajar
Fa'il juga marfu'. Isim-isim yang, ni kita fokus tentang isim, okey? Isim-isim yang marfu' ini ada dua jenis. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Okey. Bagi yang mabni, kita tak nampak tanda dia. Bagi yang mu'rab ada tanda dia. Bagi yang mu'rab ada tanda dia. Okey. Ada tanda dengan dhammah, dengan baris, ada tanda dengan huruf waw atau huruf alif. Bagi yang tanda dengan dhammah, okey, ada dua jenis. Baik. Bagi tanda dengan dhammah ni ada dua jenis. Pertama yang dhammah zahirah. Dhammah zahirah ni tertumpu pada isim mufrad. Oh, tengok dalam kereta. Menonton dalam kereta, Ustaz. Okey. Umi baru balik hospital. Syafakillah. Cek darah, medical check up ke. Itu biasa ke? InsyaAllah mudah-mudahan Umi dalam terus keadaan sihat, terus bersemangat, membakar lagi semangat kita yang muda-muda ini, terus bergerak secara sederap. Kita saling bahu-membahu agar sama-sama faham, sama-sama boleh ramai yang boleh baca Quran, boleh terjemah Quran dan dapat mengajarkan kepada generasi yang lain, pada kawan-kawan kita yang lain. Baik. Sekali lagi saya ulang lagi bahawa isim yang mu'rab ini ada, kita bagikan pada ada mu'rab dengan huruf dan ada mu'rab dengan harakat. Okay. Yang harakat ni, yang dhammah ni jaga. Yang dhammah ni, yang saya beritahu isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim kan? Itu yang biasa saya sebut. Ini bagi dhammah zahirah. Ini bagi dhammah zahirah. Ada satu lagi dhammah muqaddarah. Yang dhammah muqaddarah ni khusus pada isim maksur dan isim mangkus saja. Yang dhammah muqaddarah ni khusus bagi isim maksur dan isim mangkus saja. Isim mu'rab juga dengan dhammah juga, tapi bukan dhammah zahirah, dhammah muqaddarah. Isim maksur dan isim mangkus ni dia tertumpu pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Dia tidak ada jamak muannas salim. Dia tertumpu pada jamak isim mufrad dengan jamak taksir sahaja. Okey. Untuk mengi'rabkan isim yang tanda rafa' dengan dhammah zahirah, maka kita i'rabkan dhammah zahirah. Okey. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Ada dhammah zahirah pada. Tapi yang dhammah muqaddarah ni pada isim maksur dan isim mangkus. Dhammah muqaddarah alal alif atau dhammah muqaddarah alal ya bagi isim mangkus. Dhammah muqaddarah alal alif bagi isim maksur, dhammah muqaddarah alal ya bagi isim mangkus. Saya ulang sekali lagi. Isim yang sahih akhir, okey. Isim yang sihat ni, okey. Kalau kedudukan dia marfu', bagi yang isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim, tanda dia dengan dhammah zahirah. Tanda dia dengan dhammah zahirah. Cuma ada sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir saja. Ada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir saja yang tanda dhammah dia bukan dengan zahirah, tapi dengan muqaddarah. Sebahagian isim mufrad dan jamak taksir saja. Tanda rafa' dia bukan dengan dhammah zahirah, tapi dhammah muqaddarah. Alal alif kalau isim maksur, alal ya kalau isim mangkus. Okey. Tak semua isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim tanda rafa' dengan dhammah. Tak semua. Kalau jamak muannas salim memang dhammah dengan tanda rafa' dengan dhammah. Tapi ada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir. Ada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir yang kita namakan isim maksur. Tanda dhammah dia muqaddarah alal alif. Sebahagian isim mufrad dan jamak taksir yang tanda dhammah dia atas ya, kita namakan isim mangkus. Isim mangkus, maka dhammah dia kita kadarkan atas ya. Dhammah muqaddarah alal ya. Itu bagi isim mangkus. Secara umum isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim tanda rafa' dia dengan dhammah, baik zahirah ataupun muqaddarah. Zahirah nampak jelas pada akhir dia ada pada dhammah, tapi yang muqaddarah ni kita kadarkan saja. Sebab huruf alif, huruf alif. Ukhra,
adna, alif. Kita tak tahu baris apa ujung dia. Tapi kita kadarkan. Dhammah muqaddarah. Alal alif kalau isim maksur. Dhammah muqaddarah. Alal ya kalau isim mangkus. Bolehkah penjelasan saya setakat ini? Perlu saya teruskan lagi? 8.53. Baru habis ayat pertama. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya Bani Israel, satu jumlah. Jumlah nida. Hajahri Hasan, jelas. Alhamdulillah. Fauzia Suri, insyaAllah. Ya Bani Israel, satu jumlah. Kita namakan jumlah nida. Jumlah seruan. Ada kata seru, wahai. Bani itu munada. Dan dia jadi mudhaf pada Israel, mudhaf ilaih. Uzkuru ni'mati allati. Satu jumlah jawab nida. Jumlah fi'liyah. An'amtu alaikum. Jumlah fi'liyah menjadi silah mausul. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jumlah ismiyah. Ada isim ina, ada khabar ina. Faham? Dah dhammah muqaddarah. Azim Abdullah, masya-Allah. Baru nampak Syahidah Zainal, alhamdulillah. Zabi Ahmad, teruskan. Masya-Allah. Faidah Salim, baru jelas Ustaz. Allah, bahagianya saya bila anda tadi kata tak faham, sekarang anda dah faham. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih kerana anda faham. Saya seronok. Saya ingat yang tadi saya dah nak berhenti dah tadi. 8.54 ni. Saya rasa takut berat sangat. Saya nak berhenti. Ngam pukul 9 saya nak berhenti. Tapi bila anda kata faham ni, saya terus bersemangat semula. Bateri saya terus charge balik. Macam dah sambung power bank lah. Alhamdulillah. Saya habiskan ayat ni. Okay? Ya Bani Israel. Wahai anak-anak Israel. Bani mudhaf. Israel mudhaf ilaih. Bani adalah jamak taksir. Jamak muzakkar salim. Dia hukum dinasab dengan dia, okey? Ni ya, banina asalnya. Dia mulhaq jamak muzakkar salim. Dengan ya. Tanda nasab dengan ya. Pengganti baris fathah adalah dengan huruf ya. InsyaAllah kita akan belajar tanda nasab. Israila mudhaf ilaih. Israila mudhaf ilaih. Uzkuru fi'il amar. Ingatlah olehmu. Fi'il. Dan fa'il dia, dhamir. Mana dhamir dia? Ingatlah oleh kamu. Dhamir fa'il dia. Mana fa'il dia? Tolong beritahu. Fa'il dia adalah waw jama'ah. Dhamir waw jama'ah. Waw tu adalah dhamir dia. Nama dhamir dia waw jama'ah. Oleh kerana dhamir menjadi fa'il, semua dhamir mabni. Semua dhamir mabni. Maka kedudukan dia sebagai fa'il. Bagi yang mabni, kita gunakan istilah fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'il. Dia mengambil tempat rafa' sebab dia menjadi fa'il. Wow, jemaah ya, Jahrin, betul. Nikmatia akan nikmatku maf'ulun bih. Allati sifat ya. Nikmati. Jadi murakab tausifi. Murakab tausifi. Murakab tausifi. Ingatlah olehmu akan nikmatku yang sifat kena sama. Nikmat mu'anas, allati pun kena mu'anas. Akan nikmatku yang isim mausul. An'amtu alaikum. Jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il dan ada murakab jari. Jumlah fi'liyah. Jadi silah mausul bagi allati. Telah menikmatkan fi'il madhi oleh aku fa'il alaikum murakab jari. Satu jumlah fi'liyah. An'amtu alaikum, telah menikmatkan oleh aku atas kamu. Seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi silah mausul pada allati. Wa anni, dan sesungguhnya aku, bahawasanya bukan sesungguhnya. Kalau ini sesungguhnya aku, ni anni bahawasanya aku. Ya, mutakalim itu adalah dhamir yang menjadi isim anna.
Isim ana dia ya mutakallim. Dan bahawasanya aku faddaltu telah melebihkan fi'il madhi oleh aku fa'il kum akan kamu maf'ulun bi alal alamin murakab jari. Alal alamin murakab jari. Alal alamin atas sekalian alam. Alal alamin atas sekalian alam. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan bahwasanya aku telah melebihkan oleh aku akan kamu atas sekalian alam. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Saya berhenti sampai ayat ni dah cukup. Ayat yang ke 122. Nanti insya-Allah kita akan sambung 123 nanti. Ayat 123 kita sambung. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Baik. Ayat 123 kita akan sambung nanti pada sesi yang akan datang pada minggu depan. Insya-Allah. Minggu depan kita akan sambung nanti minggu depan. So minggu ni kita cukup. InsyaAllah kita akan sambung selepas hari raya nanti. Maknanya besok hari Rabu, Khamis, masing-masing akan pulang ke kampung masing-masing, dan insyaAllah saya akan berhari raya di kampung saya di Melaka. Hari Khamis saya akan balik kampung, dan insyaAllah kami akan berkorban di Melaka. Hari Sabtu, hari Ahad nanti ada urusan walimah anak saudara saya urusan bertembung dengan Nur Karim, mungkin tak dapat buat live, tak boleh buat. So kita memang kena jumpa hari Selasa nanti. Hari Selasa insya-Allah nanti kita akan jumpa. Baik. Dan saya minta maaf kepada semua. Sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan juga, semalam saya ada share tentang infak bagi pelajar tahfiz di Melaka yang bakal kami akan buat daurah nanti selepas raya. Itu saya sekadar perkongsian untuk mempelawa bagi yang berhajat untuk merebut peluang untuk meraih pahala yang lebih pada bulan Zulhijjah ini. Maka sebab itu saya bukakan peluang untuk anda berinfak lebih-lebih lagi pada 10 Zulhijjah ini, pada 10 hari Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah gandakan pahala kita, dan setiap huruf yang anda taja dan setiap huruf yang dibaca oleh anak-anak tahfiz, dia Allah gandakan 10 kebaikan kepada anda semua. Jadi saya buka peluang sehingga 10 Zulhijjah saja. Selepas ini saya stop, saya tak sambut, saya tak terima. Saya utamakan kepada yang dahulu saja. Jadi pun tak banyak, hanya sekitar 29 orang pelajar. Dan bagi yang berhajat juga, boleh anda gabungkan, boleh kongsikan dengan 2 orang atau 3 orang atau 5 orang bawah satu nama, atau 7 orang boleh dalam satu nama, bawah satu nama. Saya boleh kumpulkan dalam satu nama untuk taja seorang pelajar. Jadi kalau 7 orang berarti satu nama, satu taja seorang pelajar. Berarti seorang RM50. Saya buka, walaupun saya rasa saya kena bukakan. Sebab apa, kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang tak mampu nak beli buku kan. Saya paksa, kami terpaksa taja, kena paksa usaha taja. Nak beli kitab pun tak ada. Jadi insyaAllah selepas 10 Zulhijjah, kalau tak mencukupi, saya buka untuk khas untuk taja buku saja. Selepas Zulhijjah, 10 Zulhijjah, saya hanya offer untuk menaja kitab rujukan dan nota saja untuk pelajar-pelajar semua. Okey, untuk setakat ini saya taja untuk semua pendaftaran. Segala peralatan, segala keperluan untuk seorang pelajar punya pendaftaran RM350, yang nilai dia 1 jam hanya RM6 untuk seorang pelajar. Hanya RM6 1 jam. Kami program ada 45 jam di sana. Jadi saya pulangkan kepada anda untuk buat keputusan. Silakan kepada yang berminat. Kalau tidak, kami akan terus berjalan seperti biasa. Kami akan terus bergerak seperti biasa, insya-Allah.
Terima kasih kepada yang menyokong saya dan doakan semoga Allah berikan kesihatan, berikan kekuatan dan semangat yang tinggi dan Allah murnikan, bersihkan niat saya sebagai Allah, supaya segala amal yang kami lakukan dapat diterima sebagai ibadah. Itu saja untuk hari ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.